Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran qadar Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama menghayati dalam rancangan keluarga sakinah, keluarga bahagia, keluarga yang aman, keluarga yang tentram. Bila mana kita sebut soal mengandung, sementara menunggu proses untuk melahirkan anak, ia merupakan detik yang amat kritikal. Satu suasana yang amat menyusah dan menyulitkan. Maka sebab itulah, suami perlu memainkan peranan. Bagi tahu dia, terang kepada dia, ini merupakan satu kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya bagi isteri yang mengandung dan isteri yang sanggup melahirkan zuriat, melahirkan anak. Kerana ini satu pengorbanan, satu jihad bagi seorang perempuan. Sebab itu jika sekiranya seorang isteri meninggal dunia semata-mata kerana melahirkan seorang anak, maka matinya dianggap syahid. Matinya dianggap syahid. Ada orang mengatakan syahid akhirat. Subhanallah. Hebat. Tapi janganlah pula semata-mata kerana nak syahid akhirat ini, dia sedia racun pada kuih sebotol. Lepas anak keluar, dia pun minum racun. Dia pun kojol. Itu bukan syahid namanya. Yang dimaksud syahid ialah kalau sekiranya isteri itu meninggal dunia semata-mata kerana melahirkan anak, maka kematian dianggap kematian syahid akhirat. Tetapi, kalau anak pula yang mati, subhanallah, nak mencerita kepada kita betapa hebat perjuangan atau jihad seorang isteri itu, ialah bila mana dia bersedia untuk melahirkan anak. Ditakdirkan kalau anak mati, dahlah 9 bulan teruk dah. 9 bulan mengandung. Kesusahan di atas kesusahan. Kelemahan di atas kelemahan. Tiba-tiba nak melahirkan anak bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Tiba-tiba dia hidup, anak pula mati. Apa Nabi kata? Qala Rasul, man mata anha thalathata awlad, kanu laha hijaban minan nar. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, mana-mana perempuan yang kematian 3 orang anak selepas dilahirkan. Artinya lahir seorang, meninggal. Lahir yang kedua, masa kecil meninggal. Sama ada meninggal masa lahir ke, lepas sebulan 2 bulan lahir ke, tak kira lah, penting masa kecil. Maka Nabi kata, kalau ada 3 orang anak meninggal dunia selepas dilahirkan, kanu laha hijab minan nar. Maka ketiga-tiga orang anak ini akan menghalang ibunya jika ibunya nak dibawa ke neraka. Mereka akan menghalang ibunya. Ini ibu kami tak benda masuk neraka. Itu hebat bagi isteri-isteri, bagi perempuan-perempuan yang kematian 3 orang anak selepas dilahirkan. Maka semua ini kita kena beritahu kepada isteri kita. Beri dia pemahaman yang sebenar-benarnya agar dia berkeyakinan dalam menghadapi saat-saat genting ini sampai semasa dia mengandung atau seterusnya semasa dia melahirkan anak atau melahirkan zuriat dan keturunan. InsyaAllah, mudah-mudahan isteri-isteri akan faham situasi ini, di mana ini akan berlaku kepada mana-mana isteri yang bersedia untuk mengandung dan melahirkan anak-anak mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi adada kamalillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih lagi membicarakan soal kelahiran. Kita membicarakan soal zuriat dan keturunan. Artinya, bila mana seorang isteri sedang mengandung, hanya menunggu masa untuk melahirkan anak, untuk melahirkan zuriat dan keturunan, maka pada ketika itu, persediaan keuangan perlu diambil kira. Kerana kita mengetahui bahawa untuk melahirkan seorang anak, suami memerlukan perbelanjaan, memerlukan keuangan. Sama ada untuk membayar hospital, tempat di mana isteri kita bersalin, atau untuk membayar
keperluan-keperluan bayi seperti kain lampinnya, seperti peralatan tempat tidurnya dan berbagai-bagai lagi yang semua ini memerlukan wang. Dan juga mungkin di antaranya seperti memerlukan ubat-ubatan. Ubat untuk isteri, ubat untuk anak-anak dan berbagai-bagai lagi. Semua ini memerlukan wang. Dan bagi seperti mana untuk makanan bayinya, nak beli susu contohnya, nak beli minumannya untuk isterinya, nak beli ubat contohnya, maka semua ini memerlukan keuangan. Maka sebab itulah Islam amat menitik berat soal keuangan, di mana si suami dipertanggungjawabkan untuk menyediakan keuangan yang cukup. Wang amat perlu dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berumah tangga. Maka sebab itu suami dipertanggungjawabkan untuk menyediakan sumber keuangan. Satu. Yang kedua, ingat, dalam menyediakan sumber keuangan, khusus yang melibatkan anak tadi, jangan sekali-kali kita melibatkan dengan wang yang haram atau sumber yang haram. Suami perlu ingat bahawa untuk membiayai kehidupan keluarga, kalau boleh, jangan sekali-kali kita libatkan daripada wang yang haram atau sumber yang haram. Wang yang haram seperti kita katakanlah wang judi, wang tikam ekor, misalnya duit rasuah, ataupun sumber yang haram. Kadang-kadang duit itu duit tak haram, tapi sumbernya haram. Seperti mana kita peras ugut, curi duit orang, samun duit orang, maka semuanya haram. Maka alangkah ruginya kalau wang-wang yang haram ini kita gunakan untuk membiayai keperluan keluarga kita. Lebih-lebih lagi untuk makan minum anak-anak kita. Kerana bimbang dan takut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah bersabda, qala Rasul, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, mana-mana anggota daging badan ini, mana-mana daging yang tumbuh hasil daripada makanan-makanan yang haram, fannaru awla bih, maka neraka lebih berhak untuknya. Sebab itu terkadang tuan-tuan, terkadang kita lihat seorang bapa mengadu kita. Begitu kata, ya Ustaz, anak saya, ya Allah Ustaz, umur baru 4 tahun, umur baru 5 tahun, perangannya Ustaz, hyperaktif, lompat meja, lompat kursi. Kadang-kadang ada silap itu, ada silapnya. Maka sebab itulah hal ini kita perlu awas. Jangan kita sediakan wang yang haram untuk keperluan keluarga kita. Lebih-lebih lagi untuk anak yang baru kita lahir. Kalau boleh, pastikan wang perbelanjaan yang akan kita gunakan itu adalah wang yang halal maupun dari sumber-sumber yang halal. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dalam soal ini, bagi menjana kehidupan keluarga, sebab bila mana kita berkahwin, baru 2 orang. Masa kita bujang, kita seorang. Lepas tu ada orang kita berkata, masa bujang lain, sudah kahwin lain, dulu lain, sekarang lain, dulu bujang, sekarang dah kahwin. Masa bujang, mungkin perluan kita tak begitu banyak. Sekarang kita berdua, sudah ada isteri, pekerjaan lebih sikit. Lepas tu dapat anak, lebih lagi. Maka ini situasi yang tak dapat kita elakkan. Maka sebab itulah si suami kena bertanggungjawab. Si suami kena berikhtiar, kena berusaha untuk menambah pendapatan keluarganya. Ingat, suami perlu berikhtiar untuk menambahkan pendapatan keluarganya. Saya tertariklah tuan-tuan. Kalau dalam konsep ini kadang-kadang kita tak sedar. Bila mana seorang suami keluar bekerja mencari nafkah, menambah pendapatan. Kadang-kadang ada sang suami yang begitu hebat, siang-siang bekerja, pejabat, di jabatan, di kementerian, di pejabat swasta, kadang-kadang balik malam-malam buat side income, bawa teksi, kerja malam. Mana ini menambahkan pendapatan. Maka usaha ini tanpa disedarinya, dalam sebuah hadis Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salata wala as-shaum wala al-hajj wala az-zakah illa fi humumi kasbil ma'isyah. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, ada di antara dosa yang kita lakukan ini, ada di antara dosa yang tak akan terampun dengan sembahyang, tak akan terampun dengan puasa, tak akan terampun dengan haji dan zakat, tetapi akan terampun secara automatik bila mana seorang suami
berusaha mencari nafkah. Rupanya tuan-tuan, usaha suami mencari nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, mencari nafkah untuk membiayai sara hidup keluarganya, maka usaha itu tanpa disedari akan mengampunkan sebahagian dosa yang tak akan terampun dengan salat, dengan puasa, dengan haji, dengan zakat, walaupun dengan doa. Tetapi terampun dengan sendirinya secara automatik bila mana dia berusaha mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi ingat, dalam usaha kita mencari nafkah ini, jangan sekali-kali kita libatkan perkara-perkara yang haram. Jangan mencari pekerjaan yang haram. Kerana ulama-ulama mengatakan bahawa jika mana kita bekerja tempat yang haram, maka pendapatannya haram. Itu dikatakan sebagai haram. Contoh kita katakanlah, siang-siang kita pergi pejabat. Masya Allah, bekerja di pejabat, sebagai kerani, sebagai typist. Kalau perempuan lah. Malam-malam jadi NGO. Masya Allah. Jadi NGO. Tanya kenapa kerja NGO? Menambah pendapatan. Mencari side income. Untuk apa? Nak belanja, nak membiayai ibu, bapa yang sudah tua. Kalau ia perempuan dia tak nak membiayai keluarga kita, mak kita, ayah kita, isteri kita, suami kita, jangan kita libatkan dengan perkara-perkara yang ditegah. Jangan bekerja benda-benda yang haram. Kerana bila mana kita bekerja benda yang haram, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang salah, maka pendapatan itu pun dianggap salah ataupun haram. Dan kalau ini kita gunakan untuk keperluan keluarga kita, untuk beli makanan isteri kita, beli makan untuk anak-anak kita, maka seolah-olah kita membesarkan mereka dengan sumber yang haram ataupun wang yang haram. Maka pada ketika itu Nabi kata fannaru aulabi. Maka neraka lebih berhak untuk mereka. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam memperkukuhkan ekonomi keluarga, kita kena berjaya menjana yayasan atau berdana keluarga ini. Ingat, kalau boleh elak daripada melibatkan diri dengan perkara-perkara yang diharamkan. Carilah nafkah yang halal. Kerana sedikit rezeki yang halal lebih berkat daripada banyak sumber yang haram. Maka sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk menjana ekonomi keluarga, kita perlu ingat bahawa pastikan pendapatan yang kita perolehi, hasil yang kita dapati adalah hasil atau bersumber yang halal, agar keluarga kita terbina atas dasar perkara yang halal. Maka akan terbinalah nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu perkara yang perlu diberi perhatian dalam kehidupan berkeluarga, seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, suami merupakan orang yang dipertanggungjawabkan untuk membelanjakan sebahagian hartanya untuk keperluan rumah tangga dan keluarganya. Maka sebab itu suami perlu pandai dan bijak dalam membiayai hartanya ataupun wang ringgitnya bagi menjana keluarganya. Maka sebab itulah ulama-ulama mengatakan kalau boleh, elakkan berhutang sejak awal mendiri rumah tangga. Sebab bila mana sudah mula berhutang, maka si suami akan selama-lamanya menanggung beban hutang. Kan pertama sekali dapat pendapatan nak bayar hutang. Bila bayar hutang, baki sudah sedikit, tidak cukup, hutang lagi. Maka sebab itu kalau boleh, elakkan berhutang. Sejak awal mereka mendirikan rumah tangga atau keluarga. Maka dalam konteks ini kita mesti faham bahawa suami perlu faham siapa diri dia, banyak manakah pendapatannya. Maka sebab itu Allah sebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yunfiq dzu sa'atin min sa'atiha. Hendaklah si suami itu membelanjakan apa yang termampu daripada pendapatannya. Artinya kalau pendapatan dia banyak, harta dia banyak, maka dia boleh belanja secara banyak, belanja secara hebat, makan minum pun hebat. Tapi kalau pendapatan sedikit, gaji hanya 500 sebulan, gaji hanya 700 sebulan, gaji hanya 1000 sebulan, kita mesti ingat, pendapatan kita 1000 sebulan. Maka kita perlu belanja berdasarkan kemampuan kita. Maka sebab itulah kita jangan ikut orang lain. Orang lain duit banyak, dia boleh belanja secara banyak. Kita duit sikit, belanja secara sikit. Jangan pula bila mana isteri nak bersalin, buat masuk hospital swasta yang 5 bintang tu. Parahlah kita. Bila nak bayar hospital tak cukup, berhutang. Berhutang dapat mentua, berhutang abang ipar, berhutang kawan. Bila dah mula berhutang,
Mulalah. Maka sebab itulah kenapa ulama-ulama menyarankan bahawa kalau boleh, sejak mula kita berdiri rumah tangga, sejak mula berkahwin, kalau boleh, elakkan kita berhutang. Kita perlu berbelanja mengikut kemampuan kita. Banyak mana kerak nasi, itu bersatulah periuknya. Maknanya kalau periuk besar, kerak pun besarlah. Kalau kecil periuknya, maka kecillah keraknya. Maka sebab itu, kita perlu nilai siapa diri kita agar rumah tangga yang kita bina tak akan dibebani dengan hutang-hutang yang tak akan selesai sampai untuk selama-lamanya. InsyaAllah mudah-mudahan muslimin muslimat dengan penjelasan ini dapat jadikan panduan dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Lebih-lebih lagi, bila mana kita menghadapi saat-saat genting untuk menimbang seorang cahaya mata. Bila menambah seorang cahaya mata, berarti menambah bilangan keluarga. Dan bila menambah bilangan keluarga, keperluan perbelanjaan semakin bertambah. Maka sebab itu, pandai-pandailah kita dalam mengatur perbelanjaan untuk kebaikan kita dan juga keluarga kita. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi adada kamalillah wa kama yali